Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya, Cikgu anda sepanjang sesi PDPR online di kelas sepanjang sesi PKP. InsyaAllah, kita sama doakan agar anak-anak sentiasa berada di dalam keadaan sihat hendaknya, insyaAllah. Baik, kita tengok dekat sini. Hari ini tajuk pembelajaran kita ataupun kita nak buka buku Kesultanan Islam Johor, yang mana Kesultanan Islam Johor ini kita nak baca tentang sejarah-sejarah silsilah, keluarga besar negeri Johor kita, daripada sultan, kerabat-kerabat, akhirnya sampailah dari segi sistem pentadbiran dan ekonomi kerajaan negeri Johor. Baik, kita tengok dekat sini. Siapa yang ada buku boleh buka, siapa yang tak ada tak apa, boleh refer pada screen share yang saya buat ni. Baik, yang pertama hubungan, kita tengok pada tajuk yang pertama, hubungan luar kerajaan negeri Johor. Yang mana pengasasan negeri Johor ini sebenarnya berkait rapat dengan kerajaan laut. Yang mana kenapa dipanggil kerajaan laut? Sebab negeri Johor tempatnya strategik, berada di kat bawah sekali dekat peta. Kalau tengok Johor berada dekat bawah sekali, so ada laluan-laluan yang sangat-sangat strategik untuk kapal daripada contohnya daripada India nak ke Mesir. So dia akan lalu laluan seperti bentuk U. So dekat tengah-tengah tu adalah hentian ataupun kita panggil tempat pertemuan antara kedua-dua belah pihak. Apa dia? Itulah negeri Johor. Dan pada ketika itu, kerana banyaknya kemajuan ataupun berbagai kemudahan disediakan, maka negeri Johor ketika itu telah dinaik taraf ataupun telah ditambah baik sebagai pusat perdagangan antarabangsa. Kerana apa? Yang pertama, semestinya sebab kedudukannya yang strategik, yang menjadi tumpuan kapal-kapal dagang yang singgah di situ. Di samping itu, untuk makluman anak-anak, Pelabuhan Johor juga telah menyediakan berbagai kemudahan-kemudahan yang lain. Kemudahannya apa? Nanti kejap lagi kita terangkan. Baik, yang mana saudagar-saudagar ini daripada barat dan timur, dia bukan sahaja membawa barangan dagangan tau. Bahkan juga dia dah sampai dekat pusat kita ni. Dia menyebarkan unsur-unsur pendidikan, budaya dan agama. So sebab tu kita tengok hadir hari ini berbagai bilang kaum. So agama Islam pun tersebar meluas. Inilah antara-antaranya. Baik, kita tengok dekat sini. 1.1 perdagangan. Johor sebagai pusat dagangan, dia telah dinaik taraf ataupun telah menjadi pusat dagangan antarabangsa yang jelas sekali berlaku pada abad ke-17. Dia telah mengangkat Johor sebagai pusat dagangan yang sangat-sangat penting dan pelaburan antarabangsa yang pastinya dia sebagai pusat untuk mengumpul pelbagai hasil dagangan. Baik, kita tengok dekat sini. Bahkan juga untuk pengetahuan anak-anak sekalian yang berada di rumah, kapal dagang Johor kita ni pada zaman tu telah berjaya juga berlayar hingga ke Kepulauan Sulawesi Indonesia. Jauh tu kita pergi tempat-tempat lain juga. So pedagang-pedagang yang datang ke negeri Johor ini, pusat pertemuan ini, antaranya dia dah buat satu perikatan ataupun satu kita panggil sebagai sahabat lah. Sahabat-sahabat dagangan antaranya daripada negara Arab, Asia Tenggara, China, Jepun ada, India, British dan Belanda. Mereka datang bawa barangan mereka untuk berdagang. Mudahlah. Kalau daripada Indonesia, contoh daripada India nak pergi ke Mesir, tak payah sampai ke Mesir, berhenti saja dekat negeri Johor. Mesir nak pergi ke India, tak payah, berhenti saja dekat pusat dagangan Johor. So mereka bertukar-tukar di situ saja sebab semuanya dah ada. Dan yang lebih penting, ia akan menjimatkan waktu, menjimatkan tenaga serta kos lah pada ketika itu, sebab dah ada jumpa tengah-tengah kan, mudah. Baik, kita tengok yang seterusnya. Apa benda ataupun apa yang menyebabkan pedagang-pedagang ataupun pusat dagangan Johor pada ketika itu sangat-sangat maju? Yang pertama, kerana ni yang tadi awal-awal, dia maju sebab dia telah sediakan berbagai kemudahan. Antara kemudahannya apa dia? Dia telah menyediakan tempat membaiki kapal pedagang. Pedagang sampai agaknya rosak ke dan sebagainya, mereka telah sediakan satu tempat khas untuk baiki kapal-kapal dagang. Kedua, apabila dah ada sisi pertukaran daripada barang dengan barang ataupun jauh-jauh datang mesti bawa banyak barang, betul? So jadi dia telah sediakan pusat gudang ataupun penyimpanan barangan
dengan selamat lah. So jadi ada satu gudang besar ni untuk disimpan di situ. So jadi selamat. Seterusnya, okay, kenapa juga dia maju? Sebab apa? Dekat sini dia sangat-sangat efisien. Efisien ni maksudnya apa? Sangat-sangat cemerlang sesi dia punya sesi pentadbiran. Kenapa? Kenapa dipanggil cemerlang? Sebab di situ menjadi pusat pengumpulan berbagai-bagai barang. Apa barangnya? Kejap lagi kita cerita. Okay, kita tengok dekat sini. Baik. Apabila semua pedagang-pedagang datang ke negeri Johor, pastinya ada pelbagai mata wang yang digunakan dekat situ. Ada wang emas, perak, timah dan sebagainya. So jadi semua telah diterima pakai di negeri Johor. So tak ada masalah. Apa-apa saja laku di situ. Bahkan juga negeri Johor pada ketika itu ada mata wang sendiri. Tapi yang lebih baiknya dan lebih bestnya kat sini, apa yang nak highlightkan dekat sini, mata wang Johor pada ketika itu telah mengetengahkan ciri-ciri Islamik. Apa dia? Dengan dekat mata wang tu ada tulisan Arab. Boleh tengok pada gambar ni, boleh zoom kalau tak nampak. Nampak ada tulisan Arab. Tu dia. Ciri-ciri Islamik jelas nampak dekat situ lah. Baik, seterusnya. Kita telah menerima, tadi saya dah sebut berbagai, kita terima berbagai jenis pedagang-pedagang daripada Arab, India, China, Jepun, British, Belanda dan sebagainya. So pasti ada banyak barang-barang, betul? Baik, kita sentuh satu persatu. Sebelum kita sentuh barangan-barangan daripada luar, kita sentuh dulu barangan yang ada dekat bumi bertuah, ataupun kita panggil sebagai Johor ni tadi sebagai pusat perdagangan kan. So jadi pastinya dia ada barangan dagangan sendiri yang diperlukan oleh pedagang luar. Apa dia? Yang pertama, kita tengok yang ada dekat Johor ataupun yang ada tempat tempatan daripada Melaka, daripada Kedah ke Pulau Pinang, dia turun ke Johor. Ni barangan dagangan tempatan yang akan dibeli oleh Indonesia, India dan sebagainya. Antaranya apa dia yang ada dekat Malaysia ni, ataupun tanah Melayu ketika itu yang dipasarkan untuk pedagang luar. Lada hitam, kita ada gambir, pinang, emas, damar, tikar, biji timah, sagu, minyak masak, lada hitam, ikan masin, garam, kita ada lilin, pinggan, kayu dan yang lebih utama, benda yang selalu kita buat makan, apa dia? Beras. So ada dekat Malaysia ataupun tanah Melayu namanya ketika itu. So benda ni akan dikumpulkan dan terpulanglah daripada pedagang-pedagang luar untuk beli atau tidak. Tapi biasanya memang dia perlukan. Apa yang dia perlukan dia akan bawa balik. Kita pula akan beli barang keperluan yang dia orang bawa. Contohnya apa? Barangan Cina yang datang kat sini. Sama juga, dia ada emas, dia ada kain sutera. Kain sutera dan tekstil ni dia benda yang paling senang kita panggil sebagai kain baju lah. Kain untuk buat baju, seluar, kain pelekat ketika itu. Kayu gaharu, sarang burung. Sarang burung ni bagus untuk perubatan lah. Gading, kapur barus. Kapur barus ni kalau anak-anak tak tahu, dia bagus untuk kita gunakan untuk pengurusan jenazah. Biji timah, rotan, tembika, tembaga dan teh. Teh daripada Cina. Baik. Daun teh tu diproses, jadi teh lah. Seterusnya, kita juga menerima barangan daripada India. Baik. Siapa yang nak tengok barangan-barangan contoh daripada China, tu ada sedikit gambar je. Jelas dah nampak kalau tembika tu ada dia punya dekorasi ataupun design daripada negara China lah. Daripada India pula dia lebih kepada barang-barang masakan. Sebab orang kita ni dia suka barang-barang yang masakan yang panas, yang ada rasa pekat sikit, ada pahit-pahit sikit, manis, rasa yang berbagai. Panas-panas sikit. Bahkan juga orang Arab pun sebab kat sana sejuk. So dia memerlukan benda-benda yang memanaskan badan dia. Apa dia? So jadi India dia ada sediakan apa dia? Rempah ratus, jintan hitam, lada putih, lada hitam, kayu manis, ketumbar, halia, senang cerita barang-barang untuk masakan semua dia ada. So jadi kalau orang kita perlu boleh beli dengan pedagang India. Kalau orang Arab tak payah jauh-jauh pergi India, dekat pedagang pusat perdagangan Johor pun dah ada benda ni. Daripada mana? Daripada India. Kan senang macam gitu. Umpama macam kedai seberaneka lah, segala-galanya ada kat Johor ketika itu.
Baik, kita tengok dekat seterusnya. Kita juga menerima barangan dagangan daripada negara Arab. Okey, apa dia? Tembikar, samalah macam Cina tadi. Lepas tu Arab ni dia ada minyak wangi. Okey, minyak atar dan sebagainya, barang kaca, manik-manik dan lain-lain, perhiasan. So jadi ini daripada Arab. So dibawa lah masuk. Ataupun lah negara mana nak barang apa, Cina. So dia belilah. Contoh manik ke tembikar. So orang Arab nak beli apa dengan Cina? Kalau kata dia rasa dia nak beli barang Cina, dia nak beli kain sutera, tekstil, senang, dah ada. Okay, itu yang menyebabkan banyak sangat sumber kumpul satu tempat. Jadi satu tempat tu dia naik. Macam kita nak bagi hentian rehat dan rawat, R&R. So pastinya nak cari ada surau, ada kedai makan, tandas, tempat rehat, ada macam-macam kita nak pergi kat situ. Jadi satu pusat tumpuan orang ramai, maka dia bertambah maju. Baik, sekian dulu untuk hari ini. Kita akan sambung untuk tajuk yang seterusnya sebentar lagi.